Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya yang tercinta, Sir Muzammil. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3123 berkenaan dengan makanan tradisional Melayu. Nama diberi Siti Mariam binti Hashim, nombor matrik D211161091. Dan pada hari ini tajuk yang saya akan bentangkan ialah asal usul nasi dagang. Baik, saya akan terangkan tentang pengenalan tamadun Islam dan tamadun Asia. Dalam pembentangan ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana kajian tentang tamadun dapat dijalankan melalui pengalaman dalam kajian lapangan saya. Saya telah memilih tamadun Melayu untuk dijadikan sebagai kajian lapangan yang perlu saya lakukan. Saya telah memilih kajian tentang makanan tradisional Melayu iaitu nasi dagang. Definisi tamadun ialah perkataan Arab iaitu madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan taraf pencapaian, kemajuan rohani dan jasmani sesebuah masyarakat khususnya dari sudut ilmu, pengetahuan dan fizikal. Asal usul nasi dagang Terengganu. Secara asasnya, sejarah nasi dagang ini dikatakan bermula apabila nasi dagang dihasilkan bertujuan untuk diperdagangkan kerana ia merupakan makanan yang enak, tahan lama, mengenyangkan dan boleh dimakan pada bila-bila masa. Hidangan nasi dagang ini pada suatu masa dahulu amat terkenal di beberapa buah kawasan seperti selatan Thailand, Narathiwat, Patani dan Songkhla, Kelantan dan juga Terengganu. Cerita tentang asal-usul nasi dagang ini mempunyai dua versi, iaitu versi Kelantan dan juga versi Terengganu. Berdasarkan versi dari Terengganu, ini mengisahkan nasi dagang sebenarnya lebih kepada kisah para nelayan yang menjadi pekerjaan utama bagi penduduk Terengganu pada suatu ketika dahulu. Kisahnya ringkas sahaja, di mana masyarakat nelayan di Terengganu dikatakan telah menghasilkan nasi dagang sebagai bekalan buat mereka ketika di lautan. Nasi ini yang dihasilkan dengan santan dan mempunyai lauk ikan yang berkuah bertujuan untuk memberi tenaga yang mencukupi untuk mereka berada di lautan. Malah, suatu ketika dahulu, golongan nelayan yang tinggal berhampiran dengan istana di Terengganu turut mempersembahkan hidangan nasi dagang ini ke istana pada setiap kali menjelangnya perayaan Hari Aidilfitri. Ini dianggap sebagai satu simbolik kerana hidangan nasi dagang juga merupakan antara hidangan kegemaran golongan kerabat istana dan merupakan hidangan istimewa pada setiap kali acara dan perayaan di Terengganu. Nasi dagang Terengganu secara kebiasaannya diperbuat daripada campuran beras biasa dan beras pulut dan dimasak bersama santan kelapa yang dikukus. Bagi lauknya pula, nasi dagang Terengganu dihidangkan bersama kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas berlainan dengan rempah kari biasa. Ikan yang digunakan biasanya ikan ayah hitam atau dikenali sebagai ikan tongkol yang bersaiz besar lalu dipotong menjadi kecil. Selain itu, acar timur juga disediakan. Nasi dagang Terengganu pada hari biasanya menjadi hidangan sarapan pagi bagi masyarakat Terengganu dan juga hidangan teristimewa bagi acara-acara tertentu seperti Hari Raya Aidilfitri. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan nasi dagang versi Terengganu yang dibuat oleh saya. Ya, ini adalah beras biasa dan juga beras pulut. Nisbah dia satu mangkuk beras biasa dengan setengah mangkuk beras pulut. Kemudian kita akan rebus ikan tongkol dengan asam keping selama beberapa minit lah. Baik, saya akan memperkenalkan bahan-bahan untuk membuat ikan kari nasi dagang kita. Okey, kita ada 2 sudu serbuk kari ikan. Lepas tu kita ada 1 sudu kunyit, serbuk kunyit. Sepatutnya kunyit hidup tapi tak apa, tak ada kunyit hidup pun tak apa, kita ganti dengan serbuk kunyit. Dan kita ada 2 sudu ataupun 3 sudu cili kisar yang dah dikisar, cili kering yang dah dikisar. Dan kita ada 4 biji bawang putih. Kita ada 1 inci lengkuas, 1 inci halia dan 6 biji bawang merah. Dan kita ada
gula perang. Kita masukkan 4 sekawan ya. Okey. Dah masukkan 4 sekawan. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang dah dikisar. Masukkan juga cili. Masukkan cili. Jangan tak buang. Semua bakal lempar kuning dengan air. Buang air tu. Tak pinggan. Tak pinggan. Dan kita masukkan 1 sudu gula perang. Okay, kita keluarkan air rebus tadi dalam mangkuk untuk kita letak dalam kuali. So, masukkan air. Masukkan air rebus. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita tambah air sikit kat santan tu. Yang kita dah masukkan. Dia tak masuk ikan ni tak berani. Pecah nanti. Tuang semua terus ni. Inilah hasilnya. Sudah siap. Sedap. Okay, yang seterusnya kita akan kukus nasi ni. Dagang kita. Pula kita ada bawang merah, kita ada halia, bawang putih, halba. Yang ini untuk nasi dagang nanti dia akan 2 kali kukus. So dah kembang nanti. Untuk pertama kali kita akan masukkan sikit bahan. Dan kali kedua untuk kukus tu baru kita akan masukkan semua. Yang seterusnya ialah bahan-bahan untuk buat acar timun. Kita ada bawang merah, kita ada timun dan kita ada lobak. Dalam resepi ni kita gunakan nanas. Seterusnya kita masukkan cuka. Kat stop pun. Tak. Gula. Masukkan gula. Garam. Tu kita kacau. Dah siap. Dan siap. Okay, yang ni santan yang dah dicampur dengan air. Kita buang. 3. Kita kacau dia. Jadi inilah hasilnya nasi dagang yang penuh dengan bau harum dia. Dan kita ada acar kita dan kita ada menu utama kita iaitu ikan tongkol masak kari nasi dagang. Dan juga sambal sebagai penambah perasa. Itulah dia. Inilah dia nasi dagang Terengganu versi saya. Cabaran yang dihadapi ketika saya melakukan kajian lapangan ini antaranya ialah
tidak mempunyai kemahiran untuk memasak makanan yang berat. Secara jujurnya, saya seorang anak bongsu yang kebiasaannya dihidangkan makanan oleh ibu saya kerana ibu saya seorang suri rumah. Jadi setiap hari makanan berat biasanya dilakukan ataupun dimasak oleh ibu saya. Namun apabila saya mendapat tugasan untuk memasak nasi dagang, ianya menjadi satu cabaran yang besar untuk saya kerana nasi dagang agak rumit dan sukar untuk dilakukan. Seterusnya ialah saya tidak pernah merasa atau makan nasi dagang sama sekali. Walaupun ayah saya merupakan darah campuran Thailand yang berasal daripada Kelantan, iaitu Tumpat Kelantan, namun saya tidak pernah makan nasi dagang. Yang saya hanya pernah makan ialah nasi kerabu sahaja. Jadi apabila saya pertama kali makan nasi dagang, saya tidak pernah merasakan nasi dagang yang lebih sedap daripada itu. Walaupun nasi dagang yang dibuat sendiri oleh air tangan orang Terengganu. Yang saya pernah makan hanyalah nasi dagang yang diperbuat daripada air tangan saya sahaja. Justru itu saya tidak tahu bagaimana rasa sebenar ataupun rasa asli nasi dagang itu sendiri, kerana saya tidak pernah makan nasi dagang tersebut. Dan akhir sekali ialah proses yang memerlukan penelitian yang sangat terperinci. Kerana dalam proses untuk memasak ini memerlukan kita kena reneh ikan, kita kena beras santan. Tapi dalam konsep masakan saya menggunakan santan kotak dan ianya tidak begitu asli sebenarnya. Namun masakan saya berjaya untuk dibuat lah. Maksudnya ibu saya menjadi judge, menjadi tukang untuk memberi komen kepada saya punya masakan nasi dagang tersebut. Jadi daripada step by step, daripada langkah demi langkah yang saya cuba untuk lakukan nasi dagang pada ketika itu, akhirnya menjadi dan sangat sedap. Yang terakhir sekali ialah harapan untuk masa hadapan. Pada pendapat saya, makanan tradisional yang berasal dari Terengganu ini tidak akan dilupakan sepanjang zaman walaupun terdapat makanan yang akan dicipta oleh generasi masa kini. Namun, nasi dagang tetap yang terpaling istimewa. Hal ini kerana rasanya yang penuh dengan keunikan, rempah dan herba yang digunakan juga menjadi penaik rasa yang tidak akan dilupakan. Justru itu, ia akan tetap menjadi salah satu makanan kegemaran untuk rakyat Terengganu dan juga rakyat seluruh Malaysia, bukan di negara ini sahaja, malah di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara Asia. Saya berharap makanan tradisional ini dapat dikenalkan agar generasi yang akan datang masih dapat merasa makanan dari asal usul mereka sendiri yang menjadi hidangan utama orang Melayu di Kelantan dan Terengganu pada zaman nenek moyang kita dahulu. Oleh itu, nasi dagang ini perlu diketengahkan seperti menjualnya di merata-rata tempat di seluruh Malaysia serta tetap menjadi hidangan utama rakyat Terengganu dan Kelantan ketika Hari Raya Aidilfitri agar ianya tidak akan ditelan dek zaman. Sekian, terima kasih.